record dulu. So korang boleh ready. Okay, so our first topic for today is 1.0 approach in problem solving. Okay, selalu kita ada problem kan? Ada problem yang kita boleh solve, ada problem yang kita tak boleh solve. Okay, semua orang ada problem. So dalam topik pengaturcaraan ni, kita nak solve the problem. Apa problem yang kita nak solve? Kita hanya nak solve mathematical problem. Okay, bukannya problem kehidupan, problem percintaan, tidak ya. Yang kita nak selesaikan adalah mathematical problem. Ini kita punya learning outcome which is at the end of this topic. Students should be able to identify steps in problem solving. Okay, so kita ada problem solving ni, kita ada 5 step. Okay, step 1 is problem analysis. Okay, ataupun kita panggil dia IPO analysis, which is dalam problem analysis ni kita nak cari what is input, process is design a solution, third step is implementation, step seterusnya testing, and lastly is documentation. So ini kena hafal 5 step in problem solving. Okay, next. What is the problem solving? Okay, so problem solving is the process of the transforming the description of a problem into solution. Okay, kita ada problem, kita nak selesaikan that problem. And apa problem yang kita nak selesaikan? Is a mathematical problem. Okay. Next. Okay, this is 5 step in problem solving yang kita dah mention tadi. Ingat start from problem analysis, iaitu kita nak menentukan input, proses dan juga output. Step number 2, design a solution adalah algorithm kita panggil. Dan dalam algorithm kita ada 2, iaitu pseudocode dan juga flowchart. Okay, implementation adalah kita nak run coding, Java coding, okay. Testing, kita nak test dia ada error ataupun tidak, dan kita ada 3 jenis error. Okay, nanti kita lihat apa error itu, dan documentation. Okay. Seterusnya, okay, step yang pertama adalah problem analysis. Okay, ada banyak point kat sini, importance of problem analysis. Okay, tapi yang paling Medan nak fokuskan dekat sini adalah point number 3, which is kita nak identify what is the input, process and output for the problem statement. Okay, apakah input, process and output from the problem statement yang diberikan. Okay, next. Problem analysis. Okay, dalam problem analysis, kita ada 3 types of problem. Okay, normally medium akan sebut dengan nama control structure. Ada 3 types of control structure. Ada 3 types of problem. Yang pertama adalah sequence. Okay, kedua adalah selection. Ketiga adalah repetition. Ataupun kita panggil dia looping. For today, kita akan fokus kepada problem ataupun control structure sequence sahaja. Okay. So, apa perbezaan antara ketiga-tiga control structure ini? Kita tengok dekat bawah. Ini adalah contoh ya, ini adalah contoh problem statement. Ini problem statement yang pertama untuk sequence, find sum of 2 numbers. Yang kedua, problem statement yang kedua adalah find student status. Problem statement yang ketiga adalah find area of circle for 1000 times. So, boleh tak you all bagi tahu madam, apa perbezaan antara sequence
selection and repetition. What is the difference? How to identify whether that problem statement is sequence or selection or repetition? Can you see the difference between these three types of control structure? What is the difference? Macam mana kita nak tentukan? Sequence tersusun. Yes, betul Hazmi. Very good. Selection pilih. Ya, betul. Perform Hazmi. Ya. First day dah perform. Okay, betul. Repetition berulang. Yes, itu perbezaan dia. So, bila you dapat soalan, soalan tu tak akan bagi tahu selesaikan secara sequence, selection or repetition. Okay. Kita yang kena tentukan, we have to determine whether that problem statement is sequence, selection or repetition. Okay, KJ baru nak buka mic, Hazmi kacau lah. Oh, KJ pun pandai, terbaik. Okay, macam itulah semangat kan, Alhamdulillah. Kan siapa kata program ni susah, okay. Dia susah nanti bila dah masuk part array, yang itu susah, mencabar lah. Perform je lah sampai tahun depan. Oh, insyaAllah. Semua perform. Okay, KJ perform nak on mic dah tadi. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya, Safarul dah datang kuliah belum? Safarul. Kita tak jumpa dia sen lepas. Okay. Ini macam sama je. Oh, lain. Okay. Seterusnya ada lagi contoh lain. Okay. Kalau sequence lagi, seperti find BMI for student. Kita tengok kenapa di sequence, sebab kita tak perlu ulang, kita tak perlu pilih. Dia straight to the point. Okay. Yang kedua, example untuk selection sebab kita ada pilihan. Macam mana nak tentukan ada pilihan atau tidak bila you nampak if. Nampak je if, bagi tahu kita benda tu kita nak ulang. Okay. Okay. Contoh lain. Okay, contoh lain. Kalau kita nampak dekat sini, semua dia nak kira BMI. BMI, BMI, BMI. Tetapi kenapa control structure-nya berbeza? Okay, so kita kena tahu problem statement itu nak cari apa. Okay, kalau kita nak kira, biasanya sequence. Kalau kita nak calculate. Kalau kita nak choose, make a decision, selection. Kalau kita nak repeat, dia akan jadi, kalau kita nak repeat for a few times, dia akan jadi repetition. Okay, contoh benda ni ada je dalam kehidupan kita. Boleh tak you all bagi contoh apa dia yang berlaku dalam kehidupan kita dan situasi tu dia boleh berlaku secara sequence, selection and repetition. Apa contoh dia? Saya tak sabar nak tunggu jawapan. Hazmi, okay, tidur. Macam mana tidur Okay, contoh Hazmi kata tidur. Okay, tidur ejaan budak-budak sekarang Okay, tidur kalau sequence macam mana? Okay, dah pukul 12, waktu untuk tidur. So, terus tidur. Okay, terus lena. Okay, kalau selection, pukul 12, nak tidur ataupun nak study. Ciwa study konon ataupun game. Ataupun buat apa lagi pukul 12? Main ML. ML. Okay, PUBG. Ni pun ada pilihan. Dan kita, betul lama Azmi tak belanja lagu. Kok lagu 2022 ni ada lagu baru Azmi. Okay. Lepas tu, kita pun buat pilihan. Oh, saya nak main ML. Ini selections. Maksudnya kita ada pilihan. Okay. Macam mana pula dia kalau repetition? Okay. Macam mana pula dia repetition? Pukul 12 tidur. Okay, tidur. Lepas tu bangun pukul 3. Tersedar konon nak solat kan. Pukul 3 pagi bangun. Lepas dah solat, tidur lagi. Bangun pukul 5, tidur lagi. Tidur balik. Ya, betul Hadi. Okay. Dah bangun ngantuk tidur balik. So proses tu berulang. So dah pandai nak bezakan. Okay. KJ bagi markah exam atau grade. Okay. Kita tengok pula. Kalau markah exam atau grade macam mana kita nak berulang. Okay.
markah. Markah, grade lagi. Markah ataupun grade. Okay. Kalau sekuen, mungkin kita nak kira markah kan. Nak kira PB lah. Okay, PB sama juga dengan praktikal tambah UPS tambah dengan apa lagi ya? Lupa dah assignment. So ini sekuen. Okay, yang pertama. Yang kedua, kalau selection, kita boleh ambil markah PB. Kalau PB 30 markah, 40 markah, 50 markah, 60 markah. So ada pilihan dekat sini. Okay. Yang ketiga pula kalau repetition, mungkin PB untuk 20 student. Macam tu. Okay. Looping susah lah madam. Betul susah. Okay, betul susah. Tetapi InsyaAllah boleh buat. KJ dan kawan-kawan lain boleh buat. Saya akui dia memang susah tapi insyaAllah kita boleh buat. Sebenarnya dia, saya nak kata senang tu tak fair lah kan. Kita boleh buat. Kita boleh buat kan. Okay. Cuma yang paling penting adalah kita kena betul-betul dapat buat untuk sequence selection dan baru kita boleh buat repetition. Okay. Kenapa saya kata begitu? Repetition ni dia bukan susah. Okay. Kalau kita dah dapat kira BMI, okay, kita dah dapat kira BMI. Proses yang sama, kita ulang. Okay, itu je. Cuma kita ulang untuk 5 kali. Itu saja yang kita kena tambah. Dan nak ulang nanti, hanya ada 3 item je kita kena tambah. Okay, nanti kita akan tengok. Maksudnya kalau awak boleh buat sequence, awak boleh buat selection, automatically sepatutnya awak boleh buat repetition. That's why, kita kena betul-betul faham apa masalah sequence, apa masalah selection. Bila dua-dua ni you dapat selesaikan dengan baik, awak akan boleh buat repetition dengan mudah. Repetition kalau kita problem, maksudnya kita tak boleh selesaikan lagi sequence dan juga selection. Itu sahaja. Sebab repetition dia bukannya kita buat coding yang baru. Tidak. Repetition ni kita akan menyelesaikan soalan berbentuk sequence dan soalan berbentuk selection. Okay? Kan kalau kita tengok contoh ni tadi. Cuma kita nak ulang sahaja. Okay? InsyaAllah nanti kita cuba. Kalau ada yang tak boleh, macam biasa boleh je Roger Maiden pada bila-bila masa ya. Okay, so problem analysis. Ini tadi kita dah sebut problem analysis. Kita nak cari apakah input, proses dan juga output. 3 tu yang paling penting. Okay, so ini Maiden tak nak fokuskan. Kita tengok kepada example yang pertama. Okay. Ini adalah problem statement. Ini problem statement kita. Okay, dan macam Maiden sebut tadi, kita nak buat input, proses dan juga output. Okay, step dia. Okay, step dia. Yang pertama dalam soalan, kita mesti akan dapat cari output dulu dalam soalan. Memang akan nampak dalam soalan. Output ni apa yang kita nak cari? Apa end product yang kita nak dapatkan? So daripada soalan ini, apakah kita punya output yang you dapat detect? Apa output yang kita nak cari? Okay, Hazmi, sum. Yes, betul. Lain macam Hazmi ya. Okay, kita nak cari sum. Okay, yang ini. So tak perlu buat panjang-panjang. Variable kalau boleh. Okay, variable ni benda ni lah. Kadang-kadang kita ada istilah variable ataupun identifier. Kalau boleh jangan buat sampai 2 perkataan. Okay, biasanya 1 atau 2 perkataan lah. Maksimum 2 lah sebaiknya. Jangan tulis sum of 2 numbers. No. Okay. Boleh buat baik-baik. Tapi ada juga variable kita terpaksa buat 2. Contoh, delivery charge, net price. Kalau boleh maksimum 2 perkataan ya. So proses ini kita akan menerangkan apa yang kita nak buat dan biasanya proses ni kalau ada melibatkan pengiraan kita akan tulis calculate. Nak calculate apa? Sum. Cukup sampai situ.
Pastikan ni tally kalau kat sini buat sum, sini mesti sum. Tak boleh kalau awak tulis sini sum, kat sini tiba-tiba buat total, calculate total. Okay, kalau dekat nak cari sum, mesti calculate sum. Kalau awak buat total, output sum tapi calculate total. Walaupun maksudnya sama, prosesnya sama, tak boleh. Pastikan variable kena konsisten. Okay. Dan part yang paling susah nanti adalah macam mana kita nak menentukan kita punya input. Itu yang paling susah. Allah Akbar. Okay, macam mana nak menentukan input. Tips untuk kita determine apakah input kita adalah menggunakan formula. Okay. Soalan yang saya tunjuk ni senang lah. Tapi untuk soalan yang akan datang ni, ada soalan yang sukar-sukar. So, input kalau boleh bila nak buat IPO, pastikan buat daripada output dulu. Ini step dia. Buat daripada output dulu. Lepas tu baru buat proses, baru last kali input. Okay. So, step untuk input ini adalah melalui formula. Okay, itu tips dia untuk mengelakkan kita bagi input yang salah. So, formulanya apa? Kita nak cari sum. So, kita boleh buat number 1, number 2. Jadi, dekat sini baru kita boleh tentukan bahawa kita punya input adalah number 1 and number 2. Okay, baru kita tulis dekat sini number 1, number 2. Okay. Dan saya nak bagi tahu dekat sini, kalau awak tulis number 1, number 2 ni jarak, pastikan konsisten jarak. Kalau nak buat rapat, number 1, number 2. Boleh. Tak ada masalah. Yang penting konsisten. Okay. Sampai sini clear untuk contoh yang pertama. Clear, madam. Clear, madam. Okay, Alhamdulillah. Okay. So soalan yang kedua, madam, problem kedua, madam tak nak tunjuk. Ni simple je. Madam nak ambil, ni simple lah kot. Ni ada tak yang perlu tunjuk? Saya ambil ni lah. Example yang keempat. Okay, example yang keempat. Macam mana kita nak tentukan ini? Biasanya berlaku kesilapan. Okay. Ada yang buat input. Biasanya kesilapan berlaku di bahagian input. Ada yang buat input 10% discount. Itu kesilapan dia. Okay. So, boleh bantu saya. Apa output yang kita nak cari? Ingat, variabel pastikan maksimum 2. Kita cuba buat paling banyak pun 2. Okay, sila bagi tahu saya. Sila bantu saya. Macam mana nak cari output. Okay, ni kita buat input. Okay, proses. Dan juga output. Okay, ingat step dia kita cari output dulu. So, apa output yang kita nak buat? Price of book. Okay, price of book. Okay, ada 3 perkataan kan? Cuba kita ubah jadi 2 perkataan. Price of book pun boleh juga, tapi dia nak after 10% discount. Net price boleh. Net price boleh ataupun book price pun boleh. Okay, kita cuba jadikan 2 perkataan ya. Okay, so ini kita nak cari net price. Okay, so proses senang je. Kita tulis calculate net price. Okay, sorry tulisan saya memang tak open nak elok Input. Macam mana tips untuk kita cari input tadi? Macam mana tips dia? Kita buat formula kan? Okay, untuk input kita cari menggunakan formula. So, apa formula untuk net price? Apa formula dia? Macam mana nak kira? Okay, boleh type formula, tulis je
Betul ke salah tak ada masalah. Boleh. Tulisan saya tak elok Tak tahulah nak betulkan macam mana. Okey, kita tunggu formula. Saya cuba betulkan tulisan saya. Oh, cantik. Itu je paling cantik boleh buat. Okey. Oh, dah ada dah formula. Okey, sorry. Kausar, okey, Kausar price. Komen saya tak naik ni baru naik. Okey, price. Okey, price. Price nanti kita tengok. Price dia sesuai untuk input lah. Net price, formula betul. Price, okey. Hebat Hazmi. Okey, so kita tulis kat sini price. Darab dengan, apa saya tulis ni? Ya Allah. Masya Allah. Okey. Sebab terkejut Hazmi asyik nak jawab je kan. Darab dengan 0.9. Betul. Inilah formulanya. Ada tak lagi formula lain? Selain daripada macam Hazmi buat ni, tak semestinya formula Hazmi je diterima. Price darab 0.9. Okay, kita tengok yang ni dulu. So macam mana kita nak tahu dia punya input? Input dia yang ni. Input ni berbentuk variable. Okay, berbentuk identifier. Okay, ni. Ini dia punya input. Okay, so baru kita tulis dekat sini, input kita adalah price. Okay. Selain daripada formula ni, ada lagi tak formula lain yang kita boleh buat? Okey, kalau boleh cuba elakkan daripada buat formula macam ni. Net price sama juga dengan price. Darab dengan 90/100. Elakkan. Tak mau yang ni. Okey. Elakkan guna benda ni. Sebab bila kita nak run coding nanti dia akan ada masalah sikit. Okey. Terus letak nilai yang sebenar. Okey, terus letak nilai yang sebenar. Contoh lagi katakan kita nak kira triangle. 1/2. Okey, kalau kita letak 1/2 terus letak 0.5. Okey? Boleh Ataupun formula lain. Selain daripada yang ni, boleh juga kita buat formula lain. Contoh seperti net price sama juga dengan price tolak dengan price darab 0.1. Macam tu pun boleh juga. Okey, terpulang kepada kita. Dan pastikan selepas you buat formula, pastikan you test satu value. Contoh kan dah buat formula ni. Betul ke formula saya ni? Kita boleh check. Awak letaklah harga barang, katakan 100. You dah tahu dah, kalau 100 automatically 10% diskaun dapat RM90 kan? Cuba substitute dekat dalam you punya formula, dapat tak nilai 90? Okay? Macam tu, kena test. Sebab formula kita mungkin betul, mungkin tidak. So macam mana nak check, you kena test. Okay? Kita pergi kepada, sekejap. Okay. Yang seterusnya. Okay. Yang ini. Okay. Example 5. Macam mana kita nak tentukan dia punya input? Apa formulanya? Okay, so bantu saya lagi sekali. Input, proses, output. Okay, so output kita nak cari apa? Kita nak cari apa ni? Macam ni nak buat dua variable. Car price. Car price. Okay, good. Okay, so kat sini kita akan buat calculate car price. Okay, so macam mana nak kira? Macam mana nak tentukan input dia? Menggunakan formula. Apa formula dia? Apa formula? Dia ada 6%. SST. Macam mana nak kira? Macam mana nak kira? Saya tunggu formula anda ya.
Price darab 1.06. Masya Allah, pandainya. Price darab dengan 1.06. Yang inilah yang kita kena check betul-betul. Kenapa sekejap 1.06? Kenapa sekejap 0 point something? Okay. Kalau kita kena bayar lebih daripada harga asal, mesti akan dapat 1 dekat depan. Kalau kita kena bayar kurang daripada harga asal, kurang, so mesti 0 point something. Okay. Betul. Jadi bila kita nampak dekat sini, input kita apa? Input kita adalah price. Input price. Okay. Bagus, pandai. Sampai gitu. Alamak, saya dah sampai minat juga. Sudah. Safara dah sampai college ke belum? Belum lagi, madam. Oh ya ke? Lepas tu ada plan nak balik ke tak? Balik saya balik. Takkan tak balik. Balik. Oh, okay. Itulah, ingat 2-2 sen tak jumpa. Aduh, busy business ke? Tak, madam. Boleh lah. Saya ada masalah sikit hari tu. So tak dapat balik. Oh ya ke? Ada salah apa tu? Rahsia. Okay. Okay, insyaAllah boleh balik ya. Alhamdulillah. Okay, so darab 1.06. Cuma Maiden nak bagi tahu kat sini, kalau kena bayar lebih, okay, jika lebih daripada harga asal, contoh beli KFC ke McD, kena bayar lebih kan. Macam mana nak kira? Biasanya kita akan darab dengan 1 point something. Kalau kita kena bayar kurang, okay, macam discount, okay, akan mesti 0 point something. Okay, itu beza dia. Okay. Nampaknya dah pandai sangat dah ni, pakar rujuk kita dah ramai dalam ni. Okey, apa lagi? Ini tak payah. Ini selection. Okey, Maiden tak nak masuk selection. Kita fokus kepada sequence sahaja dulu. Okey. Okey, ni tak nak. Boleh tak nak pula. Okey, sekarang tibalah masa untuk kita buat exercise merasmikan buku panjang anda tu. Okey, buku panjang anda tu ya, kita nak rasmi dah ni. Kita dah rasmi dah tadi. Dah catat-catat dah. Okey. So ini topik-topik buku ni yang kita cetak untuk anda, okey. Termasuk pasir. So buku dia memang tebal lah. Okey, dalam ni pun ada nota juga dia ada bagi tahu juga dekat sini dan juga contoh-contoh, okey. Medium akan fokuskan kepada latihan. So kita sekarang baru berada di fasa problem analysis, okey. Iaitu kita buat IPO. Problem analysis kita buat IPO sahaja. Dan dekat sini boleh tengoklah ada banyak lagi contoh-contoh lain okey. Ada macam-macam lagi contoh. Tapi Maiden nak fokuskan kepada exercise kita yang pertama. Iaitu exercise 1. Okay. So di dalam buku anda nanti tak perlu salin soalan ya, sebab kita dah cetak dah benda ni untuk awak. Tak perlu salin soalan. Cuma dalam buku panjang anda, okay, Maiden nak minta awak jawab soalan. Okay, problem solving ni ada dalam nota tadi. Okay. 5 step in problem solving pun ada tadi dalam nota. Sekarang kita nak fokus kepada nombor 3. Okey, kita ada A hingga G. Okey, kita ada A hingga G. Medium akan share ke? Perlu share ke? Okey, share lah. Medium akan share link sekejap lagi untuk awak jawab dekat dalam file yang Medium akan share. Okey, sementara Medium nak share, awak boleh cuba buat dulu dekat dalam buku anda. Okey. Soalan ada sampai G, kita akan buat sampai G. Medium akan stop sharing sekejap sementara nak kongsikan file tu. Sementara tu boleh cuba buat dulu Okay, cuba buat sekejap lagi kita akan semak. Okay, dan mungkin awak boleh pilih 2 soalan yang nak Madam explain.
boleh type dekat chat, pilih 2 yang madam akan explain, lepas tu yang lain tu awak buat sendiri. Okay. Madam akan stop meet ni pukul 11.50 kot untuk beri laluan anda 1 jam untuk siapkan latihan sebelum kita jumpa petang nanti. Okey, sekejap ya. Okey, madam akan pastekan di ruangan. Okey, madam dah hantar dah link Google Drive. Okey, link Google Drive. So, awak boleh masuk dan juga cuba jawab. Okey, dah ada yang masuk dah. Okey, madam share screen dulu. Okey, macam ada lagi yang tak masuk ni. Ada siapa tak datang nanti madam check lah attendance. Okey, so inilah dia. Okey. Yang kita akan cuba buat. Nombor 3, problem analysis. Dan soalannya tadi di dalam buku exercise Java tu. Okey, boleh tengok dekat GC ya, exercise Java. Okey, jumpa tak soalannya dekat GC? Okey, kat mana soalan tu? GC pergi dekat tutorial yang ini buku tutorial Java Learn. Okey, ambil yang pertama ni. Okey. Dan dia berada pada page berapa, tak pasti pula page berapa, tapi depan-depan lah. Tak ada tersnap page pula. Jumpa tak soalan ni? Okey. Boleh cuba jawab Okey, input, proses dan juga output. Oh, dia ya Allah. Sekejap Saya dia punya highlight dulu. Okey. Ada soalan yang nak madam bantu ataupun cuba buat dulu Okey, so madam akan warnakan kotak tu dengan warna biru jika jawapan itu betul. Okey, dan dalam buku Java anda pun buat macam ni. Dalam buku anda buat macam ni. Soalan nombor 3, tulis tajuk dia exercise 1. Okey, so selepas ni pun sama macam tu. Tulis dalam buku tu tajuk dia exercise 1. Senang nanti nak check. Okey, problem analysis. Tulis nombor 3A, B dan seterusnya.
Okay, so tulis siap-siap dalam buku masing-masing. Okey, dan medium akan komen jawapan anda di sini dengan warna merah. Okey, so jawapan yang medium betulkan tu awak tak perlu delete ke apa ke, biar je macam tu. Okey. Biar je macam ni, nanti kita tengok supaya kita boleh nampak kat mana kesilapan ataupun kecuaian yang berlaku. Okey. Okey. Medium akan semak jawapan yang pertama dulu. Okey, soalan yang pertama dia bagi tahu calculate the sum of two integers. So macam biasa kita akan start dengan output dulu. Okey, start dengan output dulu. Baru kita tak akan buat silap lah. Okey. Okey, tengah edit lagi. Alright, baik. So, output kita nak cari sum of two integers. Macam Madam sebut tadi, kalau boleh elakkan menggunakan perkataan yang lebih daripada 2. Okay, so yang ni Madam akan potong. Okay. Elakkan guna 2. Lepas tu kalau tengok, kalau awak buat, kalau katakan tak nak lah Okay, tengok sini. Kalau katakan tak nak, nak macam ni juga, kena konsisten. Contoh, sum of two integers. Sum of two integers ni awak buat ada 4 perkataan dan S bermula huruf besar. Kalau kat sini pun kita dah kena buang markah sebab kat sini nak calculate sum. Tiba-tiba output nak sum of two integers, dia tak konsisten. Dia tak konsisten, dia kena konsisten. Kalau awak ambil output dia sum of two integers, mesti kat sini pun kena buat sum of two integers. Mesti kena konsisten. Okay, kalau tak konsisten salah. Clear tak? Okay, so kat sini calculate sum, mestilah dekat sini output dia adalah sum. Baik. Okay, dia kena konsisten. Lepas tu kat sini sum S huruf kecil. So kalau S huruf kecil bermaksud di sini pun mesti huruf kecil juga. Tak boleh huruf besar. Okay. So Madam buat warna merah, bagi tahu salah. So sepatutnya jawapan dekat sini mesti sebab dia auto kan. So itu kena alert. Okay. Oh, saya terus besar semua pula. Sum. Okay. So inilah jawapan yang sepatutnya. Boleh? Clear tak? Kena konsisten. Alright. Okay. So yang berwarna biru bermaksud Madam dah semak ya. Madam akan warnakan dengan warna biru. Okay. Nombor 2. Calculate average. Okay. So average consistent. Bagus. Okay. Average consistent. Number 1, number 2. Okay. Tertinggal 1 kot. Yes. Betul number 3. Selain daripada number 1, number 2, number 3 boleh juga buat. Juga nak buat benda lain pun boleh seperti num 1, num 2, num 3 pun boleh. Okay. Ni dah semak. Okay. Okay, Madam rasa Madam akan semak sampai C. Lepas tu you all buat. Okay, buat sampai habis. Nanti pukul 2 petang kita akan meet lagi. Okay, Madam semak yang ini. Okay. Calculate the volume of sphere. Okay, kalau tengok kat sini, dia suruh calculate volume. Okay. Okay, so output kita adalah volume. Yes, betul? So, kita calculate volume. Betul. Cuma yang salahnya apa? Kenapa ada area? Macam mana kita nak tentukan input tadi? Melalui formula. Okey, boleh tak bantu saya macam mana formula untuk volume sphere? Volume sama dengan apa formula dia? Sila type formula kat bawah ni. Apa formula dia? Apa formula dia? Apa formula dia? Boleh bantu saya? Apa formula sphere? Baru kita boleh tentukan kita punya input. Formula sphere.
Okey, apa dia formula volume? Ke ada yang type dekat komen ke? Okey. Thank you Hazmi. Ui, Hazmi perform betul. Formula dia adalah 4/3. Lepas tu darab dengan 3.142. Lepas tu darab radius 3 kali. So, radius tu kita kena buat macam ni. Radius, darab radius, darab radius. Itu cara penulisan. Okey, dan siap. Okey, kita letak nilai siap. Gantikan dengan 1.33. Ingat letak nilai siap. So, dalam formula ni kita dah boleh nampak kita adalah radius. That's area tu. Okay, clear tak? So, that's why saya kata tadi input paling susah kita nak tentukan. So, cara nak buat, ingat saya bagi tahu tadi, start dengan output, proses. Input, nak tentukan input dengan formula. Boleh? Okay, sampai sini dulu. Akan jumpa nanti. Tapi kita dengan boleh design a solution nanti boleh tengoklah sama dekat sini. Okay, so sini kan media akan semak ya. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, so kita jumpa. Okay, boleh untuk